Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan buat peperiksaan buat aktiviti soalan sirah. Okay, iaitu pada 14 bulan 12 tahun 2020, hari Isnin. Okay, baik. Jadi boleh tengok mushaf pertama tu, boleh buat nanti. Kita tak ada masa, walaupun dia kata sini 1 jam, tapi kita pulang pada kamu nak berapa lama pun. Yang penting jangan tengok jawapan lah, sebab ini nak uji kamu punya kefahaman. Okey, kefahaman apa yang kamu belajar dalam setahun ni. Okey, baik. Tulis nama sekolah, kelas nanti, kelas 5 Al-Mawardi, sesi petang. Markah biarkan. Okey, kita tengok yang pertama, muka surat yang kedua. Ni muka pertama, yang awal depan ni. Muka surat yang kedua. Okey, semua orang tengok. Boleh? Baik. Soalan 1 hingga 10. Okey, 10 markah. Maknanya satu soalan 1 markah. Nombor 1. Sebelum, okey, pilih A, B, C atau D. Sebelum kedatangan apa? Apa yang datang? Masyarakat Arab dikenali sebagai masyarakat jahiliyah. Apa yang datang tapi berubahkan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sangat bagus. Okey, A, kedatangan Majusi. B, kedatangan Nasrani. C, kedatangan Islam. D, kedatangan Yahudi. Mana satu? Bulatkan jawapan yang betul. Baik, seterusnya. Nombor 2. Apakah perkara yang utama ditekankan di awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perkara yang utama, paling atas sekali. Rukun iman pun paling atas sekali. Rukun Islam, okay. Apa paling utama sekali? A, akidah. B, perundangan. C, akhlak. D, amalan, ibadah biasa tu. Okay, kalau kita tengok buku sirah kita pun, tajuk yang pertama pasal apa? Apa yang ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW? 13 tahun awal di Mekah, dia buat, Nabi SAW buat tu je. Nak tekankan tu je. Apa tu yang penting? Akidah, perundangan, akhlak atau amalan. Nombor 3. Okay, kalau ada soalan boleh tanya terus. Nombor 3. Berapa tahun Rasulullah SAW berdakwah di Mekah? Boleh Ustaz cakap tadi. A, 10 tahun. B, 13 tahun. C, 23 tahun. D, 40 tahun. Okey, berapa? Ada berapa tahun di Mekah dan berapa tahun di Madinah. Sekarang kita nak tahu di Mekah, yang awal tu. Jadi ingat 23 tahun di Mekah dan Madinah waktu kerasulan Nabi. Tapi berapa di Mekah, berapa di Madinah? Berapa lama? Okey, boleh? C, B. 4. Di manakah wahyu pertama diturunkan? Kisah malaikat Jibril datang peluk Nabi. Dia Iqra. Mana biqari? Iqra, bacalah. Saya tak boleh baca. Kat mana tu berlaku? A, di dalam gua Sur. B, gua Hira. C, Bukit Safa. D, Bukit Uhud. Kat mana? Okay, boleh? Seterusnya nombor 5. Apakah nama asal Madinah? Nama Madinah itu adalah nama yang diberikan nama oleh Nabi Muhammad SAW. Okay, Nabi masuk, Nabi dapat satukan orang Aus yang Khazraj dan orang Yahudi juga kat situ. Lepas tu Nabi tukar nama asal Madinah kepada Madinah. Okay, nama asal, nama kota tu apa sebenarnya? A, Quba. B, Syam. C, apa tu? Tak nampak.
Hudaibiyah. Sorry. D. Yathrib. Okay, boleh? Ada soalan sebelum saya pergi ke sebelah? Dengar tak ni? Dengar. Dengar. Okey, seterusnya. Takut saya cakap seorang je. Okey, tak apa. Nombor 6 Ada soalan tanya terus. 6. Piagam Madinah juga dikenali sebagai Piagam Madinah dikenali sebagai A. Sahifatul Madinah, B. Perjanjian Hudaibiyah, C. Bai'atul Ridwan, D. Fathul Mekah. Apa dia? Perjanjian Madinah. Ustaz, ulang balik. Ulang. Piagam Madinah, perjanjian pula. Piagam Madinah juga dikenali sebagai apa? A. Sahifatul Madinah, B. Perjanjian Hudaibiyah, C. Bai'atul Ridwan, C. D. Fathul Mekah. Ingat, nama Madinah mesti ada kat situ. Kedah. Saya bagi jawapan pula. Nama Madinah ada kat situ. Okey, seterusnya. Nombor 7. Okey tak? Nombor 7. Orang pertama yang melaungkan azan ialah ni. Siapa? Kalau kita panggil orang azan, orang apa? Nama tu. Kau jadi inilah. Apa nama dia? A. Usama bin Zaid, B. Bilal bin Rabah, C. Zaid bin Harithah, D. Khalid bin Al-Walid. Siapa? Boleh? Baik. Nombor 8. Di tahun bilakah berlakunya sejarah perundangan pertama dalam Islam? Kita dah belajar dah. A. Pertama, tahun pertama hijrah, B kedua, C kelima, D ke-10 hijrah. Kita ada belajar, saya ingat ni. Awal hijrah. Okey, 9. Yang berikut adalah peristiwa yang berlaku di bulan Ramadan. Kecuali benda ni berlaku di bulan Ramadan. Kecuali, jadi pilih yang salah saja. Okey. A. Puasa, B. Peperangan Badar, C. Nuzul Quran, D. Peperangan Uhud. Antara B dengan D, mana satu? Ingat, ni tahun lepas ni yang belajar. Tapi ingat, perang Badar, masa perang Badar semua orang susah time tu. Susah, lapar. Okey, tu perang Badar lah. Okey, tapi nak pilih yang salah sahaja. Okey, 10. Di manakah tempat terakhir Rasulullah SAW menyampaikan khutbatul wada'? Ustaz kata naik bukit apa kan? A. Di Madinah, B. Taif, C. Arafah, B. Baqi'. Mana? Dah belajar itu. Confirm lah bukan Madinah sebab dia buat haji. Haji mana buat kat Madinah? Haji buat di Mekah. Okey? Boleh? Ada soalan sebelum saya surat 3?
Ada. Okey. Baik, seterusnya muka 3. Kita dengar. Soalan 11 hingga 15, 5 markah. Okey. Jadi satu soalan, satu markah. Baik. Di sebelah kiri tu qanun, bawah dia muamalah. Okey. Qanun ni lebih pada undang-undang lah. Undang-undang. Muamalah ni jual beli. Okey, tu jawapan pula. Muamalah ni antara orang Okey. 11 jual beli, 12 sewa menyewa, 13 upah mengupah, 14 kedaulatan negara, 15 Al-Quran dan Sunnah. Okey, ada tak faham? Ada. Betul? Jap. Okey. Terusnya. Buat dulu, garis dulu. Sesuaikan. Dah Okey. Soalan 16 hingga 20, 5 markah. Satu soalan 5 markah. Right atau pangkah Right atau pangkah. Kat kotak tu. Berdasarkan ayat ni. 16. Akidah adalah asas utama dalam kehidupan manusia. Betul atau salah? Akidah, beriman pada Allah, beriman pada Rasul dan semua tu lah. Akidah asas utama, paling atas sekali. Tak ada akidah, tak boleh dah. 17. Perutusan Rasulullah SAW membawa rahmat yang besar kepada seluruh alam. Illa rahmatan lil alamin. Okay, boleh? Baik, seterusnya. Ya. Ya dah. Nombor 18 Rasulullah SAW ialah Nabi dan Rasul pertama dalam Islam. Pertama, maksudnya sebelum Nabi Muhammad tak ada Nabi dan Rasul. Okay? Pertama bukan tak akhir, itu pertama. 19. Islam adalah agama yang mengajar cara hidup dengan sempurna. Islam mengajar macam mana nak hidup dengan sempurna. Cara kita dengan Tuhan, kita dengan ibu bapa kita, kita dengan sahabat, kat tempat kerja, guru, mana ada semua adab dia. Ada cara hidup dia, hukum dia. Okey, 20. Orang Islam telah siapa ni? Okey. Kita dah sambung soalan yang ke-20. Soalan ke-19. 20. Muka surat 3. Okey, muka surat 2 nanti boleh tengok balik. Okey. Arsyad. Bukan. Siapa masuk ni? Malak. Malak nanti tengok balik video terus upload. Okey, 20. Orang Islam, ni sirah tau Malak, buka sirah. Orang Islam telah memusnahkan 300 buah berhala di sekeliling Kaabah. 300. Betul ke tak? Masa Fatul Mekah dia buka muka. $300 ke jumlah? Betul jumlah. Okay. $300 ke atau lebih? Dengar. Kalau ingat dia tahu.
Okey, seterusnya. Soalan 21 hingga 25. 5 markah, satu soalan, satu markah. Tengok yang kiri dulu. Sebelum menjadi khalifah, ketika menjadi khalifah. Okey, subjek ni kita tak apa sempat, tapi tak apalah, kita jawab. Okey. Yang 14 tu kamu boleh baca sendiri nanti kat buku teks, boleh? Boleh. Okey, bagus. Okey. Memerangi golongan murtad, menyebarkan Islam ke Rom. Ni cerita pasal Abu Bakar tau. Abu Bakar tercakap. Cerita pasal Saidina Abu Bakar sebelum menjadi khalifah atau ketika menjadi khalifah. Okey. Nombor 1, memerangi golongan murtad. Bila Nabi SAW wafat, ramai orang keluar agama Islam. Menyebarkan Islam ke Rom. Besar sangat sampai ke Rom. Menyelamatkan Rasulullah. Maksudnya dia jadi khalifah dan dia boleh selamat. Masa tu Rasulullah ada ke? Ataupun jadi khalifah selepas Rasulullah wafat. Menyelamatkan Rasulullah. Sebelum ke ketika menjadi khalifah? Sayyidina Abu Bakar sebelum ke atau ketika menjadi khalifah? Nombor 4, menemani Rasulullah SAW berhijrah. Sebelum menjadi khalifah ke selepas dilantik menjadi khalifah? Teman Rasulullah. Macam mana teman? Nombor 5, menghapuskan golongan Nabi palsu. Selepas Nabi wafat, ramai Nabi baru keluar. Kata aku pun Nabi juga. Mana? Sebelum dan selepas. Senang sangat. Kalau ada Nabi kat situ, maksudnya sebelum lah. Sebab Abu Bakar dilantik selepas Nabi wafat. Baik. Gariskan Suaian. Baik, seterusnya. Soalan 26 hingga 30. Lengkapkan isi khutbah terakhir Rasulullah SAW. Ni wanita. Saya baca pilihan jawapan Yang ni wanita libak. Libak ni dia pinjam duit tapi dia naikkan harga. Masih nak pulangkan. Solat, Quraisy, haji, Nabi. Okey, nombor 6. Diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diharamkan oleh Allah? Masa kalau kita pinjam duit, dinaikkan, kita pinjam 100, lepas tu masa nak bayar kita nak suruh bayar 200. Tu dia naik RM100 lagi. Itu namanya apa? Okey. 7, melayani kaum dengan baik. Kaum apa? Siapa yang kita kena layan dengan baik? Jangan jaga sebab mereka ni kaum yang lemah lembut. Macam mana kita nak layan dengan baik? Kaum apa? Kaum Quraisy ke? Okey, 28. Dirikan apa? 5 waktu dan berpuasa di bulan Ramadan. Apa yang 5 waktu tu? Sehari semalam. 5 waktu tu apa benda? Senang, ya Allah. 9. Membayar zakat dan tunaikan apa jika mampu? Tunaikan apa? Kau labbaik Allahumma labbaik. Pakai baju ihram, keliling Kaabah, tu namanya apa? Tunaikan. 30. Tidak akan ada lagi apa atau Rasul selepas Rasulullah SAW. Nak apa dah Rasul? Senang je. Apa Rasul? Boleh? Baik, tengok nombor surah 4. Ada soalan tak? Nombor surah 3. Tak ada. Okey, kalau tak ada, saya pergi surat 4 pula. Okey, kalau ada soalan tanya 31. Islam telah memperkenalkan sistem muamalah yang zalim. Gariskan jawapan. Kanan atau kiri? Islam telah memperkenalkan sistem muamalah yang Islam yang perkenalkan ni zalim atau adil? Gariskan. Kalau zalim, gariskan kat zalim.
Kalau adil, gariskan pada adil. Zalim ni benda yang jahat lah. Okay, adil ni yang bagus. Okey, mana satu yang Islam perkenalkan. 32. Sistem perundangan yang adil. Adil ni telah diwujudkan oleh siapa? Siapa yang wujudkan ni? Sistem perundangan yang adil. Tak ada riba, tak ada penipuan, tak ada tipu barang. Okey, siapa yang perkenalkan ni? Siapa yang wujudkan? Rasulullah SAW ke atau orang kaum Quraisy? Rasulullah atau Quraisy? Okey, 33. Perundangan Islam tidak sesuai atau sesuai dengan masyarakat majmuk. Okey, perundangan Islam kita ni, perundangan Islam ni tidak sesuai atau sesuai? Untuk kita lah, masyarakat. Tidak sesuai, maknanya tak boleh buat perundangan Islam. Kalau sesuai, sebaiknya buat perundangan Islam. Undang-undang Islam lah maksudnya. Tidak sesuai atau sesuai. Gariskan. Okey, 34. Sebelum Rasulullah SAW diutuskan, masyarakat Arab hidup dalam apa? Sebelum Rasulullah diutuskan, dalam kezaliman. Yang kaya kenakan yang miskin, yang kuat belasah yang lemah dan sebagainya. Ataupun keimanan. Sebelum Rasulullah dah ada keimanan dah. Mana satu? Kezaliman atau keimanan? Okay, boleh? Seterusnya 35. Haji terakhir yang dilakukan Rasulullah SAW ialah Hajjatul Wada', yang bermaksud ini yang pertama dan terakhir. Nabi buat sekali je. Haji pertemuan atau haji perpisahan. Okay, ingat saya ada sebut sebelum ni. Hajjatul Wida'. Haji pertemuan atau perpisahan. Okay, kalau kita buat haji, ada nama tawaf wida'. Tawaf wida' ni masa nak balik daripada haji tu kita buat tawaf. Jadi masa pertemuan kan nak balik tu, perpisahan. Okay, dah. Okay, garis tulis betul ba tawaw lam. Ni ba tawaw lam. Atau salah sin alif lam ha kat tepi ni. Okay. Okay, 36. Rasul, kalau betul betul lah, kalau salah tulis salah. 36. Rasulullah SAW digelar sebagai Al-Amin. Al-Amin ni tak bercakap bohong, yang bercakap orang yang beramanah, orang yang jujur. Okay, Al-Amin, betul atau salah? 37. Rasulullah SAW menerima wahyu pertama ketika berumur 23 tahun. Betul ke? 23 tahun. Dia kahwin dengan Siti Khadijah 25 tahun. Adakah dia jadi Rasul sebelum kahwin lagi? Dengan sebelum menikah lagi dengan Siti Khadijah? 23 tahun. Betul ke 23 tahun? Jadi kalau 13 tahun, 23 campur 13, Rasulullah meninggal, wafat 36. Eh, 36 pula, 46. Betul ke? 23. Tak. Kalau 23 tambah 23. Nyampuk tu. Tak, saya kata kalau betul dia macam tu, tulislah betul. 43 dia dah wafat. Dah wafat. 43 tahun dia wafat, tulis betul. Sebab apa 23 tambah 23? 46 lah. 46. Betul. Kalau salah 63, tulislah salah. Kita tengah buat essay ni, senyaplah. Okey, seterusnya 38. Islam ni betul atau salah tau, jangan ingat semua ni betul. Okey, 38. Islam tidak mendapat sambutan setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Lepas Rasulullah SAW berhijrah dan orang-orang muhajirin pun berhijrah ke Madinah,
Islam tak ada sambutan langsung. Orang Madinah tak nak masuk Islam pun. Ya ke? Okey. 39. Islam semakin berkembang pesat setelah pembukaan kota Mekah. Lepas buka kota Mekah je, Nabi berjaya buat haji. Yang haji wida' tu. So, Islam makin tersebar luas lagi. Sebab apa? Mekah kan menjadi pusat antara perjumpaan pusat antara orang bermusafir. Orang akan singgah kat Mekah untuk minum apa? Air Zam-Zam dan juga berehat. Apa ni? Jabar, tutup suara Jabar. Okey. Baik, 40. Rasulullah SAW memiliki akhlak yang sangat terpuji. Allah. Betul ke salah? Okey, ada soalan? Musa 4. Bisa pergi ke Musa 5 pula. Boleh? Okey, Musa 5. Dengar elok-elok. Okey, ada petikan. Jawab soalan berdasarkan petikan di bawah. Okey, 60 markah untuk semua ni. Termasuk Musa 6 sekali. Dan 7. Dan 8. Okey. Dengar saya baca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan bertujuan untuk membentuk dan menyempurnakan akhlak manusia. Pada zaman itu, akhlak manusia dalam keadaan parah, teruk sangat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya mengembangkan Islam dengan akhlak mulia yang lahir dari hati seperti ikhlas, adil, amanah dan sebagainya. Sebelum ini, masyarakat hidup dengan akhlak yang keji seperti menindas. Menindas ni dia zalim lah. Dia ambil kesempatan. Okey. Zalim. Penipuan. Dan segala kekejaman. Ini sebelum kedatangan Islam. Akhlak mulia dan peribadi luhur, peribadi yang bagus ni, yang lurus ni merupakan ciri-ciri insan beriman. Orang beriman mempunyai peribadi macam ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah model. Model ni orang yang kita perlu tiru. Okey, akhlak terbaik dijadikan ikutan dalam kehidupan. Mana kita kena contohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, faham ya? Teks ni kita tanya bacakan soalan. Kalau jawapan gariskan lah. Lepas tu tulis kat sini. Apakah tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan? Ada 2 markah. Jadi ada 2 jawapan lah. Tengok mana kata kuncinya. Diutuskan. Cari kat sini. Diutuskan mana? Okay, gariskan kata kunci. Nombor 2. Pertama, kalau kita nak jawab soalan subjektif ni, kita kena cari kata kunci. Baru kita cari kat dalam petikan. Okey, nombor 2. Bagaimanakah keadaan akhlak manusia pada zaman itu? Pada masa itu. Keadaan akhlak manusia. Itu ni pada zaman sebelum kedatangan Islam. Pada zaman itu. Cari. Okey. Masa tu zaman lah. Masa tu adalah zaman. Baik, nombor 3. Cara jumpa dah. Tengok, biasa dia dalam tersunan je ni. Okey, nombor 3. Berikan 3 akhlak yang lahir dari hati. Lahir dari hati. Hati kata kuncinya. Akhlak lahir dari hati. Cuba cari sini. Ada 1, 2, 3. Senaraikan. Kat sini ada 3. Betul-betul ada 3. Okey, nombor 4. 3 markah sebab ada 3 ni. 4. Apakah ciri-ciri insan beriman?
Kata kuncinya insan beriman. Cari. Ada dua. Dua markah. Jadi biasanya jawapan ada dua. Ingat, kalau ada perkataan dan tu maksudnya kita ada dua. Satu sebelum dan, kedua selepas dan. Itu 2 point. 2 isi. Jadi 2 markah. Okey. Jadi insan beriman. Cari ciri-ciri insan beriman. Ini kata kuncinya. Okey. Nombor 5. Senaraikan 2 akhlak yang keji. Akhlak yang keji kata kunci je. Dia nak 2 saja, 2 markah. Senaraikan, cari kat sini. Akhlak yang keji. Ada situ ada, saya tengok ada 3 dan 4. Ambil nak 2 saja. Senaraikan. Okey. Nombor 6. Sebagai model akhlak terbaik di dalam Islam, siapakah model akhlak yang terbaik? Siapakah? Letak nama saja. Tak satu. Okey, siapa model? Nombor 7. Perlukah kamu berbuat baik kepada orang bukan Islam dan apakah sebabnya? Okey, perlukah kita buat baik kepada orang bukan Islam? Orang bukan Islam, takkan kita jumpa orang bukan Islam, kita tembak dia ke, kita belasah dia ke, ataupun kita buat baik kepadanya. Kalau kita buat baik, kenapa? Sebabnya apa? Ingat. Dijadikan ikutan. Ingat tu je. Okey. Itu sebab lah. Okay, ada soalan? Soalan 5. Ada soalan? Ada. Baik, seterusnya. Soalan 6. Soalan 2. Jawab soalan di bawah. Berikan 3 langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk perlembagaan Madinah. 3 langkah macam mana terbentuknya perlembagaan Madinah. Apa langkah-langkah yang dibuat oleh siapa ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab perundangan. Kalau ingatlah. Perundangan piagam mana? Perlembagaan piagam Madinah. Ada 3 cara, 3 langkah. Kat situ surat tu ada 3 tulis. Langkah pertama, buat apa dulu? Bina apa dulu? Langkah kedua, nak persaudarakan siapa? Langkah ketiga, lepas tu buat perjanjian. Dengan siapa? Okey, ada 3. Nombor 2. 3 markah untuk 3 ni. Okey, nombor 2, kesan perundangan Islam terhadap dakwah Islam. Apa kesan dia? Kesan dia terhadap dakwah Islam. Ada banyak kat situ, kat buku. Okey. Ada 8 ke tak silap. Kerana saya nak 2 saja. Okey. Baik, seterusnya. Nombor 3. Kandungan piagam Madinah. Apa kandungan yang ada dalamnya? Piagam Madinah kita semua tahu kan? Apa kandungan isi dalam dia? Siapa yang dilantik menjadi ketua? Boleh orang bukan Islam boleh beramal dengan agama dia ke tak? Kalau kena serang Madinah, kena buat apa? Ekonomi siapa yang kena uruskan? Ke sama-sama? Boleh bermusahan tak? Dan sebagainya. Letak 2 je kandungan dia, isi yang dipersetujui dalam piagam Madinah tu. Baik. Nombor 4. Apakah 2 sumber utama dalam perundangan Islam? Sumber utama. Senang je. Nabi kata kalau pegang 2 perkara ni, dia akan selamat. Apakah 2 tu?
Okey, seterusnya. Nombor 5, perundangan Islam yang pertama bermula pada tahun pertama Hijrah. Ingat soalan tadi. Yang membawa kebaikan kepada penduduk Madinah. Okey, ini pernyataannya dengan elok. Perundangan Islam yang pertama bermula pada tahun pertama Hijrah yang membawa banyak kebaikan. Bawa apa? Banyak kebaikan kepada siapa? Kepada penduduk Madinah. Apa dia? Okay, berdasarkan kenyataan di atas, apakah kebaikan perundangan tersebut kepada penduduk Madinah? Apa kebaikan dia? Biasanya dekat kesan. Tapi ini khusus untuk penduduk Madinah. Berikan 2. 6. Okey, satu ni ada 2 markah. Pada pendapat anda, pendapat anda, apakah sistem perundangan Islam sesuai untuk semua manusia dan alasannya? Adakah sesuai tak perundangan Islam ni kepada semua manusia, ataupun hanya sesuai pada zaman Nabi Rasulullah? Ada hanya bersesuai pada orang Islam saja, orang bukan Islam tak sesuai. Kenapa? Adakah paling adil sistem perundangan Islam? Okay. Ada soalan surat 6? Ada soalan tak? Okey, kita tengok muka surat 7. Okey, dengar Ustaz punya apa? Petikan. Okey, dengar petikan ni, lepas tu kita jawab. Haji pada bahasa bermaksud ziarah. Okey, pada bahasa dia, terjemahan dia adalah ziarah. Haji dari segi syarak pula bermaksud mengunjungi Baitullah di Mekah. Mengunjungi, pergi. Okey, melawat, pergi Baitullah di Mekah, Kaabah lah. Tujuan mengerjakan haji untuk apa tujuan dia? Untuk apa? Beramal ibadah pada bulan haji dengan rukun dan syarat tertentu. Ada rukun dan syarat tertentu haji ni. Pada bulan haji dengan rukun dan syarat tertentu. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Mengucap kalimah syahadah. Kedua, menunaikan solat 5 waktu sehari semalam, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan haji jika mampu. Yang kelima ni. Hukum mengerjakan haji, apa hukumnya? Adalah wajib. Wajib. Tapi bagi siapa? Bagi yang berkemampuan. Jadi yang tak mampu tak apalah, tak dapat pergi. Okey, tapi yang mampu wajib pergi. Seluruh umat Islam akan berkumpul menunaikan ibadah haji di mana? Di Baitullah. Seluruh umat Islam akan berkumpul dari berbagai negara. Dari Australia, dari Malaysia, dari Indonesia, Amerika ke, Brazil, Perancis ke, semua, Itali ke apa, semua, China ke, semua berkumpul dekat Mekah untuk mengerjakan haji. Haji difardukan ke atas umat Islam pada tahun ke-9 Hijrah. Pada tahun ke-9 Hijrah, ketika Nabi buat haji yang terakhir. Semasa hayat Rasulullah SAW, baginda hanya mengerjakan haji sekali sahaja, iaitu haji wida', perpisahan. Ada jawapan sebelum ni. Nabi SAW buat satu sahaja. Pernah buat satu haji sahaja, sekali sahaja. Dan itu dinamakan haji wida'. Sebab apa? Sebab selepas pulang daripada melakukan ibadah haji, Rasulullah SAW sakit dan wafat. Okey, faham petikan ni? Kita tengok soalan dia. Nombor 1. Tuliskan maksud haji pada bahasa dan syarak. Kat sini cari. Kata kuncinya bahasa dan ni pada segi syarak. Cari. Senang sahaja. Tulis jawapan satunya. Tak payah nak buat ayat. Boleh? Nombor 2. Apakah tujuan mengerjakan haji? Tujuan. Kata kunci dia. Ada 2. Jadi panjang ni punya tu. Okey. Nombor 3. Tuliskan rukun Islam yang kelima. Apakah
rukun Islam yang kelima. Kata kuncinya kelima ni. Apakah rukun Islam yang kelima ni? Sama ada mengucap kalimah syahadah, salat, puasa, zakat, haji. Nombor 1. 4. Nyatakan hukum mengerjakan haji. Apakah hukumnya? Kata kuncinya hukum. Cari hukum mengerjakan haji. Wajib ke, sunat ke, makruh ke, haram ke? Kalau wajib, kenapa wajib? Kepada siapa yang wajib? Okey. Nombor 5. Di manakah umat Islam berkumpul mengerjakan ibadah haji? Kat mana berkumpul ni? Kata kuncinya berkumpul kat mana? Dekat Madinah ke? Dekat kampung ke? Dekat bandar ke? Dekat mana? Kat pulau ke? Nama tempat tu. Nombor 6. Bilakah ibadah haji difardukan? Bila? Bilakah? Berapa hijrah? Kata kuncinya hijrah. Nombor 7. Berapa kali Rasulullah SAW menunaikan haji ibadah haji? Berapa kali? Baginda mengerjakan berapa kali? Nombor 8. Pada pendapat ni sekali pada pendapat anda, apakah perkara lain selain ibadah haji yang dapat menyatu padukan umat Islam? Selain haji lah. Cuba fikir. Nak senang, rukun Islam yang lain. Nak senang, rukun Islam yang lain. Maknanya kalau buat ibadah tu, umat Islam boleh bersama. Allah pasal ni. Okay. Ada tiga je. Sembilan. Mengapakah dalam perkembangan Islam ibadah amat penting selepas akidah? Kenapa perkembangan Islam ni, ibadah ni sangat penting selepas akidah? Faham tak? Okay. Sebenarnya akidah yang pertama, kedua ibadah. Okay, ada soalan? Ada. Ya, Syed, okay. Okay, soalan 8. Kalau soalan 7 tak ada soalan, yang soalan 8. Soalan 4. Jawab semua soalan. Okay, 1 sampai 6. Apakah nama malaikat yang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Malaikat apa? Malaikat mana kita tahu? Malaikat tu apa? Bukan nakir ke, gituan ke, Jibril ke? Nama malaikat yang menyampaikan wahyu. Nombor 2. Di manakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama? Kat mana? Kita dah tanya sebelum ni. Di gua apa? Nombor 3. Apakah mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada banyak mukjizat, tapi mukjizat mana yang paling terbesar yang sampai hari ni ada? Sampai sekarang ada kat kita. Okey. Nombor 4. Berikan 2 aspek
perkembangan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni kita dah belajar ni, tajuk itulah. Tajuk kita tu. Tajuk sirah yang kita belajar tu. Kan ada 5. Saya nak bagi 2. 5. Berikan 3 perkara, 3 peranan masjid pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peranan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan masjid. Ingat sebelum buat Piagam Madinah tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan masjid. Jadi apa 3 peranan penting masjid pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masjid kita zaman sekarang kan hanya nak solat saja kan. Tapi masjid sebenarnya apa peranannya? Dekat Piagam Madinah tu ada jawapan. Okey, seterusnya 6. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula jatuh sakit pada bulan apa? Bulan masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh sakit. Bukan meninggal tapi sakit. Boleh. Keadaan sakit yang kedua keadaan sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin tenat ketika berada di rumah Sayyidatina masa Sayyidatina apa makin tenat kesihatan Rasulullah. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk pergi ke rumah Sayyidatina Aisyah. Sebelum tu kat mana? 3. Sebelum wafat, baginda telah menziarahi perkuburan apa dan perkuburan para syuhada dan dalam peperangan apa? Ada 2 tu. Dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ziarah mana sebelum dia balik dan dia jatuh sakit. Baginda jatuh sakit. Okey, ada soalan? Seterusnya yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan solat apa? Terakhir bersama-sama para sahabat berimamkan Sayyidina. Okey. Solat apa solat terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ingat? Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu duha wafat kan? Solat apa? Dan siapa yang gantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam? Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa? Kita dah belajar minggu lepas. Okey, seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari apa? Hari ni ya. Tahun 11 Hijrah ketika baginda berumur berapa tahun? Tadi Sumaya cakap. Hari ni hari apa? Okey, yang terakhir 6. Jenazah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di dalam rumah Sayyidatina. Sayyidatina apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, di situlah baginda ditanam. Rumah siapa tu? Masa kali terakhir. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta isterinya siapa ni? Ummul Mukminin Maimunah, lepas tu minta tukar ke rumah siapa? Ustaz bagi jawapan dalam soalan I2 lah. Betul. I2.
Nasib lah. Okey, boleh. Ada soalan, tu semua 9 markah Okey, ada soalan tak? Ni soalan terakhir. Okey, ada soalan tak sebelum saya tutup? Tak ada. Malak, lama tak dengar. Asyik hilang kamu. Ada ke tak ni? Okey, ada soalan tak? Kalau tak ada, kita Tak akan ada. tangguh dan kamu teruskan buat sampai habis Okey. Boleh? Boleh. Okey, bagus. Boleh. Okey, jadi kita tutup sesi latihan kita. Okey, baca doa lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.